Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada petang ini untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita tentang ilmu faraid ini. Baik, sebelum ini dan yang terakhir baru-baru ini kita telah membincangkan tentang golongan yang menerima harta pusaka yang terdiri daripada golongan ahli fardu. Baik, sebelum ini kita telah menyebut bahawa golongan ahli waris ini dibahagikan kepada golongan iaitu ahli fardu, kemudiannya ahli asabah dan juga zawil arham. Okey, golongan ahli fardu ini ialah orang yang mendapat harta pusaka mengikut bahagian-bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian fardu iaitu terdiri daripada 1/2, separuh 1/2, 1/4, separuh 1/4, 1/8. Kemudian 2/3, separuh daripada 2/3, 1/3, separuh 1/3, 1/6. Jadi kesemua sekali ada 6 bahagian fardu yang mana Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, menjadikan golongan-golongan ini wajib, dan dari sudut susunannya mereka akan menerima terlebih dahulu dalam pembahagian terpusaka. Kemudiannya golongan kedua adalah golongan yang menerima secara asabah, iaitu bahagian baki. Jadi bahagian baki ini setelah mana orang-orang yang mendapat fardu telah diberikan dulu terlebih dahulu bahagian mereka. Jadi apa yang berbaki itu, maka golongan asabah lah, golongan yang menerima secara asabah ini akan mengambil pula bahagian mereka. Jadi bahagian asabah ini tidak dapat ditentukan berapakah kadar yang mereka terima. Ada kala bahagian mereka adalah yang paling banyak sekali, ataupun mereka mendapat semua sekali, ataupun paling banyak sekali. Kemudiannya ada juga golongan yang menerima bahagian asabah ini dengan kadar yang sama banyak dengan orang yang menerima secara fardu. Dan ada juga kadang-kala orang yang menerima asabah ini mendapat bahagian paling sedikit. Pun begitu, tidak terkecuali juga dalam waktu-waktu tertentu orang yang menerima asabah ini bahagian mereka ada, iaitu bahagian baki, tetapi nilaiannya adalah kosong. Maknanya kadar mereka ni mendapat bahagian baki tanpa ada apa-apa nilai yang mereka perolehi, kerana biasanya keadaan ini adalah disebabkan kerana orang yang menerima secara fardu telah mengambil semua bahagian yang ada. Maka itulah kadar yang mereka, orang yang menerima secara asabah ni terima. Jadi kerana itu maknanya tidak dapat ditentukan berapakah bahagian orang yang menerima secara asabah ni secara muktamad, secara makna khusus. Cuma saya katakan macam ni kerana ada kadang-kala orang-orang, setengah-setengah orang melabelkan bahawa orang-orang yang menerima asabah ni dia mendapat 1/2 ataupun 1/4 ataupun 2/3, 50% dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ini sebenarnya dia tidak kurang tepat. Dia kurang tepat sebab orang yang menerima asabah ini dia berbeza dalam situasi-situasi yang dia terima. Sebab ada kadang-kadang dia boleh dapat banyak sekali. Ada kadang-kadang dia akan dapat, maknanya bahagian itu sama banyak, dan kadang-kadang mungkin sedikit sekali, dan mungkin juga mereka tidak ada langsung bahagian daripada pusaka tersebut. Jadi kerana itu sebenarnya nak menentukan berapa kadar mereka ini, dia bergantung kepada situasi. Baik, cuma apa yang kita nak bincangkan nanti dalam bahagian asabah ini ialah apakah kategori dia secara khusus. Sebelum ini dalam perbincangan kita hanya menyebut secara umum bahagian-bahagian asabah ini kepada waris-waris yang menerimanya. Okey, maknanya tak kira lah orang yang menerima secara, maknanya macam contohnya anak lelaki ataupun bapa yang menerima asabah, kan. Kemudiannya ada golongan saudara perempuan
ataupun anak perempuan, cucu perempuan. Jadi golongan-golongan ini sebenarnya dalam bahagian asobah ini ada kategori dia. Jadi perlu kita tahu secara lebih lanjut lagi supaya kita faham. Sebab ada juga kadang-kala orang perempuan dia menghabiskan harta pusaka. Ini kadang-kala biasanya orang bagi yang tak belajar faraid ada juga yang keliru. Kerana mereka menganggap bahawa biasanya yang boleh asobah ini adalah golongan lelaki. Jadi melalui perbincangan inilah nanti kita akan tengok bagaimana ada kala, ada waktunya perempuan menghabiskan pusaka dengan kadar asobah ini. Baik, perbincangan kita ini kita mulakan bahawa sebagaimana kita telah nyatakan, golongan ahli waris ini secara asasnya terdiri daripada ashabul furud, orang yang menerima secara fardu, kemudiannya orang yang menerima secara asobah, ashabul asobah, dan kemudiannya zawil arham. Zawil arham ini ialah golongan ahli waris tetapi mereka ini tidak mendapat apa-apa bahagian. Kerana kedudukan mereka ini tidak dikira sebagai waris yang menerima pusaka. Contohnya seperti cucu daripada anak perempuan. Cucu daripada anak perempuan, sama ada lelaki ataupun perempuan, cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak perempuan, mereka ini tidak menerima pusaka. Jadi mereka ini adalah golongan yang dikira sebagai zawil arham kerana mereka ini titisan waris mereka ini datang daripada golongan perempuan, iaitu anak perempuan tadi. Jadi kerana itu mereka ni sebenarnya dari sudut hubungan silaturahim mereka tetap adalah waris. Cuma dalam pembahagian pusaka mereka tidak menerima pusaka. Itu dalam mazhab kita lah. Secara maknanya kalau kita kira perbincangan secara lebih halus lagi, itu dalam perbincangan mazhab Syafi'i. Tetapi dalam ilmu faraid ni kalau kita belajar secara lebih mendalam, dia ada waktunya nanti golongan yang disebut sebagai zawil arham ini menerima pusaka, iaitu dalam kaedah dipanggil kaedah rad, iaitu kaedah memulangkan baki yang ada setelah mana waris yang tinggal hanyalah ashabul furud, dan mungkin pada ketika itu orang yang menerima asobah ni tidak ada. Jadi lebihan itu nak beri kepada siapa? Jadi dalam perbincangan yang secara lebih mendalam lagi dan juga melibatkan daripada mazhab lain, sebenarnya golongan zawil arham ni ada peluang untuk menerima. Cuma kaedah di negara kita ini kita mengambil aplikasi kepada mazhab Syafi'i. Jadi tidaklah maknanya golongan zawil arham ini mendapat pusaka. Itu tak ada masalah. Itu khilaf dari segi mazhab saja. Baik, perbincangannya. Siapakah waris asobah? Waris asobah ataupun yang menerima secara baki ini. Secara asasnya semua waris mewarisi secara asobah kecuali dua individu, iaitu suami dan juga saudara seibu lelaki. Okey. Asasnya orang yang menerima pusaka ni lelaki. Tetapi yang tidak menerimanya iaitu suami dan juga saudara seibu lelaki. Itu secara umumnya kita sebut. Kemudian dua waris yang mempunyai keistimewaan dalam kaedah pewarisan ini adalah ayah dan datuk. Kerana apa? Mereka ini mewarisi pusaka dengan tiga cara, iaitu kaedah fardu 1/6, kaedah asobah iaitu baki, dan kemudiannya ada satu lagi kaedah yang tidak ada pada orang lain, iaitu gabungan di antara fardu dan juga asobah ini, iaitu 1/6 dicampur dengan asobah, iaitu baki. Jadi kan itu maknanya hanya ayah dan datuk saja ada maknanya keistimewaan untuk mendapat sama ada fardu saja, asobah saja, dan kemudiannya kedua-duanya sekaligus secara serentak. Baik. Kemudiannya siapakah golongan waris asobah baki ni di kalangan perempuan? Okey. Di sana ada satu golongan perempuan yang mewarisi secara asobah secara bersendirian, iaitu pembebas hamba. Pembebas hamba wanita. Okey. Tapi zaman sekarang ni tidak adalah, sebab hamba pun telah sistem perhambaan telah dihapuskan. Tetapi dari segi hukum tetap ada. Maknanya kalau akan datang ni berlaku lagi sistem perhambaan, maka hukum ini akan diguna pakai balik. Pembebas hamba, orang yang membebaskan hamba, memerdekakan hamba, dia ada peluang untuk mewarisi harta pusaka daripada hamba yang telah dibebaskan. Selain itu,
Di sana juga selain daripada waris lelaki, waris perempuan juga boleh mewarisi saudara perempuan ini juga ada kalanya dia boleh menghabisi harta pusaka, boleh menghabisi harta pusaka dengan maknanya dengan sebab mereka ini, dengan sebab diri mereka, dengan keadaan diri mereka. Itu kita akan tengok pada masa perbincangan kita akan datang. Jadi saya nak masa ni saya nak tertarik nak buat gambar rajah dulu, sebab untuk memudahkan nak tunjuk kat siapakah yang akan menerima bahagian pusaka. Kalau tidak, mungkin perbincangan ni akan menyebut dari segi teori-teori dan terawang-awang saja. Okey. Baik, kita tengok dulu ada yang hitam tak? Outline hitam. Ini merah. Takut tak jelas. Okey. Sebelum ni kita telah bincangkan siapakah waris yang termasuk daripada waris yang menerima pusaka. Okey. Iaitu kita imbas balik si mati. Kemudiannya waris daripada sebelah atas terlebih dahulu ialah ibu. Kemudiannya atas pada ibu, nenek. Maknanya yang menggantikan tempat ibu adalah nenek sebelah ibu. Kemudiannya bapa. Kemudiannya yang menggantikan tempat bapa ialah nenek sebelah bapa dan juga datuk. Okey. Ni kita imbas balik siapakah waris-waris yang telah kita belajar sebelum ni. Sebab kita nak tengok nanti selepas ni siapa yang menerima bahagian secara asabah ini. Baik, kemudiannya pasangan, suami ataupun isteri. Okey. Kemudiannya daripada waris ke bawah ini iaitu anak lelaki, anak perempuan kepada si mati. Bawah lagi iaitu cucu daripada anak lelaki, cucu lelaki, cucu perempuan. Baik kemudiannya kita tengok waris di belah sisi dia, iaitu adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik kandung seibu sebapa lelaki, seibu sebapa perempuan. Kemudiannya ada adik-beradik sebapa, sebapa lelaki, sebapa perempuan. Dan terakhir kita ada adik-beradik seibu, seibu lelaki, seibu perempuan. Okey. Kemudiannya anak-anak daripada adik-beradik ni yang kita ambil kira hanyalah pertama adik-beradik kandung, iaitu anak saudara seibu sebapa lelaki dan juga anak saudara sebapa lelaki. Okey. Macam tu. Kita tak cerita hak yang selain daripada senarai yang kita telah bincang sebelum ni lah. Kalau ada, tak ada masalah, kita masih sambung lagi ni. Cuma kita berhenti sampai setakat tu dulu. Kemudiannya, jika tiada sebelah adik-beradik ni, kita pergi kepada sebelah bapa, adik-beradik bapa, iaitu adik-beradik kandung bapa, kan? Bapa saudara seibu sebapa dan juga bapa saudara sebapa. Kemudiannya anak mereka, anak bapa saudara seibu sebapa lelaki dan juga anak bapa saudara sebapa lelaki. Dan seterusnya ke bawah lah. Kita cari yang lelaki je lah. Okay? Kemudiannya jika tidak ada juga keturunan daripada sebelah adik-beradik bapa ni, iaitu adik-beradik kandung seibu sebapa dan juga adik-beradik sebapa, kita pergi kepada adik-beradik datuk, daripada datuk saudara seibu sebapa dan juga datuk saudara sebapa. Okey, jika tidak ada, digantikan dengan anak dia, anak datuk saudara seibu sebapa dan juga anak datuk saudara sebapa. Okey. Dan seterusnya ke bawah. Kita cari yang lelaki juga. Oh, silap. Lelaki. Jangan lupa. Yang lelaki saja, bukan perempuan pun kita masukkan. Lelaki saja. Okey, baik. Sekarang ni pertama yang kita sebut tadi, golongan waris lelaki secara umumnya yang lelaki yang terima. Siapakah mereka? Iaitu pertama bapa. Okey. Datuk. Kemudiannya anak lelaki, cucu lelaki, adik-beradik seibu sebapa lelaki, adik-beradik sebapa anak dia lelaki. Kemudiannya adik-beradik sebapa lelaki dan juga anak dia, anak saudara sebapa lelaki. Ni yang menerima secara asabah. Okey. Jadi kita kata tadi
secara asasnya yang lelaki. Yang ni. Okey. Seterusnya kalau hak yang ni pun sebelah bapa saudara pun begitu juga. Asobah. 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 Asobah dan asobah. Baik. Kerana itu kita kata kalau lelaki ni diambil kira kan, secara umumnya yang lelaki lah terima dalam bahagian asobah ni. Yang tidak diambil kiranya kalau lelaki ni, pertama suami, yang keduanya adalah saudara seibu lelaki. Itu kalau dari segi lelaki dia. Bahagian yang lelaki dia. Baik. Golongan lelaki ini yang menerima pusaka ini dinamakan sebagai, kalau mengikut dalam perbincangan asobah ini pula secara detailnya. Tu yang sebelum ni kita bincang, kita sebut tu adalah secara umum. Yang ni secara detail dia pula. Orang-orang lelaki ini kategori dia adalah kategori yang pertama kita sebut sebagai asobah binafsi ataupun bin nafsi. An-nafsi. Binafsi hasna. Binafsi. Binafsi. Okey. Kekok sikit nak tulis dalam bahasa dalam bumi ni. Istilah bahasa Arab. Asabah binafsi ni maknanya orang yang menerima pusaka kan dengan sebab diri mereka sendiri. Golongan ni adalah golongan lelaki saja, melainkan suami dan juga saudara seibu lelaki. Itu dia. Kategori yang pertama yang kita dah tanda ni kan. Ini yang lelaki-lelaki ni. Nampak tak ni kalau buat hitam ni? Kita kena buat merah juga. Buat merah. Kita buat merah tanda semula sekali lagi takut tak nampak keliru dengan tulisan dia kita buat sekali lagi. Takut tak nampak tulisan dia ni, jadi kita tanda dengan merah. Whiteboard. Okey. Asobah, 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 asobah dan asobah. Okey. Jadi ini adalah orang-orang yang menerima secara asobah yang kita sebut tadi sebagai asobah binafsi. Okey. Kategori yang pertama. Okey. Melainkan yang tak terimanya adalah siapa? Suami, dan keduanya adalah saudara seibu lelaki. Yang tak terima. Okey. Dalam kategori asobah binafsi. Asobah binafsi ni adalah orang lelaki saja. Baik. Kategori kedua yang menerima asobah ini adalah asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi. Iaitu orang yang menerima pusaka dengan sebab orang lain. Ataupun dengan kata mudahnya, dengan sebab saudara lelaki mereka. Wujudnya saudara lelaki mereka menyebabkan golongan perempuan, asabah bil ghairi ni orang perempuan yang asalnya menerima secara fardu bertukar menjadi asabah bil ghairi. Dia tak boleh ambil bahagian fardu dia apabila ada pasangan dia, adik-beradik dia, saudara dia yang lelaki bersama-sama dengan dia. Golongan ini ada 4 orang saja. Golongan ini ada 4 orang saja. Jadi asabah bil ghairi ini adalah golongan perempuan. Dan mereka ni ada 4 orang saja. Okey. Yang terdiri daripada pertama, anak perempuan. Kedua, cucu perempuan. Ketiga, saudara seibu sebapa perempuan. Dan keempat, saudara sebapa perempuan. Jadi ada 4 orang golongan perempuan yang menerima asabah bil ghairi ini. Okey, dalam asabah bil ghairi ini saya tandakan simbol dia dengan A tambah A+. Okey. Anak perempuan, cucu perempuan, saudara seibu sebapa perempuan apabila mana bersama dengan saudara lelaki dia, kemudiannya saudara sebapa perempuan apabila bersama dengan saudara lelaki dia. Jadi kita tengok sini. Anak perempuan terima asabah bil ghairi
apabila ada je anak lelaki, anak perempuan ni. Kalau tidak ada, dia akan ambil bahagian fardu lah. Tapi bila ada, dia kena abaikan bahagian fardu dia, ambil dengan bahagian asabah. Okey. Begitu juga cucu perempuan. Apabila ada cucu lelaki bersama dengan dia, dia kena abaikan bahagian fardu dia, tetapi dan seterusnya berpindah kepada bahagian asabah. Okey, kalau lelaki kita panggil asabah bin nafsi, perempuan asabah bil ghairi. Saudara seibu sebapa perempuan, begitu juga. Asalnya kalau dia seorang ataupun dia lebih daripada seorang tapi perempuan saja, maka dia dapat bahagian fardu. Okey. Tetapi bila ada saudara lelaki, dia akan menerima asabah bil ghairi. Dia kena abaikan bahagian fardu dia, sebaliknya kena ambil pada bahagian asabah dengan sebab ada saudara seibu sebapa lelaki bersama dengan dia. Saudara sebapa perempuan begitu juga. Asalnya bahagian-bahagiannya adalah secara fardu. Tetapi dengan sebab kewujudan saudara sebapa lelaki, maka saudara perempuan, sebapa perempuan perlu mesti mengabaikan bahagian-bahagian fardu dia, berpindah kepada bahagian asabah dengan sebab adanya saudara sebapa lelaki, adik-beradik lelaki dia. Okey. Jadi yang lelaki dinamakan asabah bil ghair, asabah bin nafsi, manakala yang perempuan ini kita namakan asabah bin nafsi. Bil ghairi. Silap. Lelaki asabah bil ghairi, bin nafsi, perempuan asabah bil ghairi. Jadi ada 4 orang saja dalam kategori ini. Dan mereka ni perempuan saja. Iaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa perempuan. Baik, kategori ketiga dan kategori yang terakhir bagi golongan yang mendapat secara asabah ini dinamakan sebagai asabah ma'al ghairi. Okey. Kalau asabah bil ghairi ni dengan sebab ada orang lain, dengan orang lain, tetapi yang ketiga ni nama dia adalah asabah ma'al ghairi. Okey. Asabah dengan sebab adanya orang lain. Dengan sebab adanya orang lain. Mereka ini juga perempuan sahaja. Perempuan juga. Okey. Dan dalam kategori ini hanya ada 2 orang perempuan sahaja yang mendapat asabah ma'al ghairi, iaitu pertama saudara seibu sebapa perempuan, yang kedua saudara sebapa perempuan. Jadi 2 orang ini adik-beradik kita lah, adik-beradik seibu sebapa perempuan ataupun adik-beradik sebapa perempuan. Mereka ini boleh menghabiskan pusaka, mendapat bahagian secara asabah yang dinamakan sebagai asabah ma'al ghairi. Keadaan dia macam mana? Iaitu pertama, untuk adik-beradik seibu sebapa perempuan ataupun sebapa perempuan ini, mereka mendapat asabah ma'al ghairi. Saya buat simbol dia sebagai AX. Untuk bezalah sikit, untuk beri faham. Kalau buat A belaka takut tak faham. Sama je sebenarnya. Kaedah kalau kita tulis dalam dia punya pengiraan, kita tulis asabah saja. Tapi untuk simbol ni untuk faham masa bila dia dapat ni. Jadi kita buat bentuk macam ni. Okey, dua-dua ini mendapat asabah ma'al ghairi ni, saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa perempuan mendapat asabah ma'al ghairi ni dalam 2 keadaan. Pertama, sekiranya ada waris ke bawah iaitu anak perempuan. Ataupun yang keduanya ialah bila ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey. Jadi ada waris perempuan sahaja. Ada waris perempuan saja, tidak ada waris lelaki bersama mereka, tidak ada waris lelaki bersama mereka, kan? Kemudiannya mereka pun tidak ada pasangan lelaki juga. Jadi dalam keadaan ini, yang perempuan ini mengambil bahagian secara fardu. Bakinya jika adanya mak saudara dia, kira mak saudara lah, adik-beradik si mati. Okey. Ataupun tok saudara dia, kan? Ni mak, kan? Ini tok lah, kan? Macam tu contohnya. Okey. Nenek, kan? Jadi bila mana yang ada ni perempuan saja, tidak ada lelaki ketika waktu tersebut, sama ada yang lelaki mati dulu ke ataupun memang dilahirkan tidak ada yang lelaki dah, kan? Yang lelaki dah mati ke contohnya, kan? Jadi yang ini mereka akan mendapat menghabiskan bahagian secara asabah ma'al ghairi tadi. Macam tu. Okey.
Jadi mereka ini mendapat asabah dengan sebab ada keturunan ke bawah daripada perempuan. Kalau sini ada lagi kan, contohnya masuk kat sini cucu, cicit lah, cicit perempuan. Kalau ada cicit perempuan pun, maka dia orang akan menghabiskan. Kalau tak ada yang lelaki, mereka ni juga akan menghabiskan secara asabah ma'al ghairi. Kenapa kita sebut mesti yang ada perempuan saja, keturunan ke bawah perempuan saja, tidak boleh ada yang lelaki? Kenapa? Bila ada lelaki, ada perempuan saja, barulah kan, saudara seibu sebapa perempuan kepada si mati ataupun saudara sebapa perempuan kan mendapat asabah ma'al ghairi ni. Bila tidak ada yang lelaki ni, 1, 2, 3 kan. Kalau ada, macam mana? Kita kata tadi mesti tidak ada. Jadi kenapa mesti tidak ada? Kalau ada, macam mana? Macam mana? Nak jawab tak? Boleh, silakan. Cuba. Dia akan dapat asabah. Dia akan dapat asabah. Siapa? Anak lelaki dengan anak perempuan bila bersama, dia akan dapat asabah. Okey. Dan dia akan menghalang saudara seibu sebapa perempuan atau sebarang yang sebelah kiri itu akan dapat bahagiannya. Kerana mempunyai penghalangnya adalah anak lelaki. Okey, keturunan lelaki ke bawah ini, mereka ini akan menghalang adik-beradik ini daripada menerima asabah. Dengan erti kata lain, tidak boleh, tidak wujud orang yang mendapat asabah ini kan daripada golongan yang lain serentak. Mesti satu golongan saja. Iaitu anak saja ke, anak lelaki ke, cucu lelaki ke, ataupun cucit lelaki ke kan, ataupun bapa ke, datuk ke, dia tidak boleh dalam masa sama yang ni pun nak ambil asabah, yang ni pun nak ambil asabah, yang ni nak ambil asabah juga, yang ni nak ambil asabah juga, tidak boleh. Pertama, dalam kaedah asabah ni satu golongan saja. Kalau macam ni, kira satu golongan lah ni kan, anak lelaki dan anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, cicit lelaki, cicit perempuan. Okey, saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Okey, macam yang ni pun kan, ada saudara seibu sebapa lelaki dengan saudara sebapa lelaki, dua-dua ni asabah kan. Jadi adakah dua-dua dapat asabah? Tidak kan. Tengok siapa yang mendahului siapa. Okey, jadi kalau macam kategori adik-beradik ni, saudara seibu sebapa lelaki, dia lebih kuat kan, dan dia mendahului adik-beradik sebapa lelaki. Begitulah maknanya. Kalau katakanlah berlaku, maknanya contoh, ada perempuan ke bawah dan ada saudara seibu sebapa perempuan. Di sini ada saudara sebapa lelaki. Contohnya. Jadi nak beri siapa yang dapat asabah? Adakah lelaki kerana dia lebih kuat, dia lelaki, ataupun saudara seibu sebapa perempuan? Kita kata tadi adanya anak perempuan, cucu perempuan ataupun cicit perempuan. Lepas tu ada adik-beradik saudara seibu sebapa perempuan. Sebenarnya kategori adik-beradik ni kalau jumpa lelaki pun yang ni, saudara sebapa lelaki. Jadi sekarang ni, yang ni kita kata tadi, dia akan mendapat asabah ma'al ghairi sebab ada perempuan. Tapi sekarang ni, yang ni ada, satu-satunya yang lelaki yang ni ada. Jadi adakah dia nak diberikan asabah juga? Ya. Ataupun macam mana? Jadi kita berikan ketika ini asabahnya kepada saudara seibu sebapa perempuan. Sebab apa? Dia lebih kuat kan. Di sini maka saudara sebapa lelaki dia terhalang daripada menerima asabah dengan sebab kerana yang ni ambil dulu, dengan sebab hal ni perempuan. Kalau katakanlah yang ni ambil bahagian fardu, yang ni tidak ada, yang ni ambil bahagian fardu, barulah yang ni akan ambil asabah binafsi. Tapi kalau dah yang ni ambil dulu asabah, maka saudara sebapa dia akan terhalang, terdinding. Jadi sebab tu dalam keadaan ini, saudara sebapa lelaki terhalang dengan sebab adik-beradik seibu sebapa perempuan telah mengambil asabah. Walaupun dia perempuan. Kita tengok kan. Itu antara benda-benda yang kita kena tengok berdasarkan kepada situasi. Dia tidak boleh maknanya kita baca je, lepas tu mulalah nak bagi mana satu. Sebab ada berlaku syarat tu kan. Jadi kita kena tengok situasi. Okey. Jadi kerana itu juga,
Itu satu kita tengok dari sudut kategori dia. Ada asabah bin nafsi, kan? Iaitu lelaki sahaja yang menerima asabah. Kemudiannya ada asabah bil ghairi, orang perempuan yang menumpang saudara lelaki mereka menerima asabah. Okey, ada 4 orang iaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara ibu sebapa perempuan, dan kemudiannya saudara sebapa perempuan. Okey, kemudiannya asabah ma'al ghairi, perempuan menghabiskan baki dengan sebab kerana tidak ada orang lain dah, kan? Yang ni keturunan ke bawah perempuan, maka adik-beradik. Yang ni 2 orang saja, iaitu adik-beradik, si ibu sebapa perempuan dan juga sebapa perempuan. Jadi dalam asabah sendiri pun kita tengok, perempuan lebih ramai ni. ada peluang dapat asabah, kan? Macam tu contohnya lah, kan? Kemudiannya kita tengok dari segi tertib dia. Masa bila kita nak bagi asabah ni? Kan? Tertib asabah ni. Siapa yang maknanya kita kena dahulukan. Tengok sini, semua asabah ni, kan? Siapa dulu ni nak bagi ni, kan? Datuk ke? Bapa ke? Anak lelaki ke anak perempuan? Cucu lelaki ke cucu perempuan? Macam tu contohnya, kan? Kita nak macam mana? Dia ada kaedah dia. Iaitu disebut dengan kaedah. Saya suka apa dalam bahasa Arab kaedah ni, sebab dia asalnya dulu pun kita belajar bahasa Arab. Hari ni baru faraid ni dimelayukan. Jadi ada setengah-setengah tu macam istilah-istilah ni masih lagi kita tak ada istilah yang maknanya lebih kemas untuk diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi kita pakai dululah. Okey. Jadi dia ikut kepada susunan ni, formula dia. Ni susunan ni adalah formula, iaitu apa dia? Pertama, bunuwah. Okey. Kemudiannya ubuwah. Ketiga, susun kat bawah mula bunuwah. Kedua, ubuwah. Ketiga, ukhuwah. Dan yang keempat, umumah. Okey. Pertama, bunuwah. Siapa dulu yang dapat bagi asabah ni daripada semua-semua ni, kan? Yang layak dapat asabah, kan? Yang tak layaknya suami ataupun isteri, ibu, nenek, dua-dua nenek, dan adik-beradik perempuan. Ni je yang tak dapat. Yang lain tu yang dapatlah. Kategori waris yang dapat pusaka ni, yang lain tu adalah orang yang layak mendapat asabah. Baik, pertama bunuwah. Jadi kalau semua-semua ni ada, kan, siapa yang kita dahulukan, iaitu golongan anak ke bawah. Keturunan ke bawah, iaitu anak, lapis anak. Kalau tidak ada anak, diganti dengan lapis cucu. Tidak ada cucu, diganti dengan lapis cicit, dan seterusnya. Okey. Jadi maknanya keturunan ke bawah dulu, bunuwah. Maknanya kita berikan pusaka. Walaupun bapa ada, datuk ada, kan, daripada hak yang atas tu, kita beri pada golongan ke bawah dulu, kalau ada. Okey. Mendapat asabah. Barulah sekiranya tidak ada, kita beri kepada ubuwah, iaitu bapa. Dalam ubuwah, kategori ubuwah ni, bapa saja yang kita ambil kira. Bapa saja. Dia tidak naik ke atas macam ni. Ataupun ke sini. Tidak. Dia bapa saja, ubuwah ni. Kan? Selepas bunuwah, ubuwah. Anak ataupun cucu ke bawah, kemudiannya bapa. Okey. Kemudiannya, tulis sikit ni anak. Ini bapa. Anak ataupun cucu, silap. Anak ataupun cucu dan seterusnya ke bawah. Okey. Ini bapa saja, ubuwah. Kemudiannya ukhuwah, iaitu adik-beradik. Ukhuwah ni adik-beradik. Saudara lah kalau dalam bahasa Arabnya. Okey, tapi yang dimasukkan sini adik-beradik. Mana adik-beradik dah selepas bapa, barulah berpindah kepada adik-beradik. Daripada adik-beradik ni, hak yang layak terima golongan seibu sebapa dan sebapa saja. Seibu sebapa mendahului adik-beradik sebapa. Seibu sebapa mendahului adik-beradik sebapa untuk menerima pusaka secara baki ataupun asabah ni. Dan kemudiannya diikuti keturunan mereka ke bawah lah.
keturunan mereka ke bawah ni iaitu anak lelaki sahaja. Daripada dua-dua belah pihak, seibu sebapa ataupun sebapa. Anak lelaki dulu kan, seibu sebapa, diikuti anak lelaki daripada sebapa, kemudiannya cucu lelaki daripada seibu sebapa, kemudiannya barulah daripada sebapa, cucu lelaki daripada sebapa, dan begitu dia turun secara zigzag. Turun secara zigzag, maknanya yang ni dulu pergi ke sini, lepas tu baru pindah sini, kalau tak ada pergi sini, pindah ke sini, pergi ke sini, turun secara zigzag macam tu. Okey. Dia tidak maknanya turun habis dulu keturunan ni baru pergi ke sini, tidak. Dia pergi, maknanya ikut lapisan, maknanya ikut peringkat dia, level dia. Mesti maknanya habis dulu level dia, baru boleh pergi pada orang yang selepas tu. Okey. Jadi ukhuwah. Okey. Dan kategori ukhuwah ni dia termasuk juga dalam kategori ini ialah datuk, yang sama darjat ataupun kuat dengan dia. Okey. Jadi setakat ni kita tak bincang lagi tentang perbahagian pusaka di antara datuk dan juga adik-beradik. Iaitu apabila datuk bertemu dengan adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa. Kalau dengan adik-beradik seibu dia tidak ada perbincangan, sebab adik-beradik seibu dia terhalang dengan keturunan lelaki ke atas, iaitu siapa? Bapa dan juga datuk. Kan? Jadi yang menjadi fokus perbincangan ini, dia ada satu tajuk yang bincangkan khusus, iaitu adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa apabila mereka bertemu dengan datuk. Dengan bapa dia tidak ada masalah. Okay. Kenapa dia tidak ada masalah apabila mana adik-beradik ni bertemu dengan bapa? Yang dibincangkan hanyalah apabila adik-beradik ni bertemu dengan datuk. Dengan bapa dia tidak bincang. Kenapa? Sebabnya ialah bapa mendinding adik-beradik sebab adik-beradik. Jadi memang tak bincang. Okey. Itu sebab dia. Yang kita bincang ni bila bertemu dengan datuk. Sebab ada satu pendapat kata dia macam bapa juga, menghalang. Tapi mazhab kita mengatakan, kita ada mazhab lain, mazhab kita ni berberi pandangan bahawa datuk dengan adik-beradik kategori ibu sebapa dan juga sebapa ni, adik-beradik kandung dan juga adik-beradik sebapa ni, dia level dia sama kuat. Okey. Jadi kerana itu mereka ini ada kaedah dia, cara nak menyelesaikan dia bila bertemu di antara datuk dan adik-beradik ini, kan? Dia ada, maknanya kaedah pengiraan dia. Jadi kita tak masuk lagi yang tu. Kita kena faham yang ni dulu. Okey, sebab yang tu dia ada pengiraan panjang sikit. Jadi yang ni kita tengok yang ni dulu. Yang ni asas dulu. Tak payah masuk lagi yang tu. Jadi ukhuwah ni pertamanya adalah kategori adik-beradik dan kemudiannya adalah termasuk juga kategori datuk. Okey. Kemudiannya barulah peringkat umumah. Umumah. Yang keempat, umumah. Umumah ni ialah pak saudara. Pak saudara daripada mana? Sebelah bapa. Kalau pak saudara sebelah ibu, dia pak saudara ni kalau bahasa Arab dia ada dua, ammun. Kemudiannya satu lagi khalun. Ammun, khalun. Apa beza dia? Tahu beza dia? Ammun ni pak saudara, khalun pak saudara juga. Dulu masa zaman KBSR, buku teks bahasa Arab tahun 2 tu, dia buat ammun, khalun. Tapi selepas tu dia buang, dia ambil satu saja, ammun saja, dia tak ambil dah khalun. Sebab budak-budak ni dia keliru sikit bila sebut dua-dua tu. Nak membezakan lah. Sebab apa? Ammun ini pak saudara sebelah ayah. Pak saudara sebelah ayah kita panggil bapa saudara sebelah ayah. Pak saudara faham tak? Okey, kita panggil ammun. Manakala bapa saudara sebelah ibu kita panggil khalun. Okey. Jadi umumah ni adalah pak saudara sebelah ayah. Jadi darjat keempat ialah pak saudara sebelah ayah. Okey. Pak saudara dia, iaitu bapa saudara seibu sebapa dan juga bapa saudara sebapa, dan seterusnya keturunan mereka yang lelaki ke bawah, peringkat anak, peringkat cucu dan seterusnya lah, sambung. Akhir sekali dia ada satu lagi sebenarnya, hak lebih lanjut lagi, tapi ni kaedah dia hak yang biasanya orang sebut yang ni je, 4 je. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Umumah ni pak saudara, bapa saudara.
sebelah ayah sebelah ibu tak termasuk. Baik, jadi yang glamournya yang biasa disebut dalam buku faraid ni 4 ni je, tapi dia ada satu lagi yang kelima kalau dah buku Ustaz Wahalim tu disebut satu lagi kategori, iaitu datuk. Okey, yang kelima adalah datuk ni, yang dapat juga asabah ni. Datuk iaitu datuk saudara seibu sebapa dan juga datuk saudara sebapa, dan keturunan mereka ke bawah daripada yang lelaki saja. Jadi nak ceritanya, itu kaedah dia. Maknanya dia ada satu lagi 5 lah. Kalau Ustaz Wahalim buat dalam slide dia tu 5. Maknanya siapa yang perlu kita dahulukan, kena ikut step ni, urutan ni. Tak boleh maknanya kita ni ada, okey ni ada, kita pun pakat bagi je lah, ikutlah siapa siapa dulu. Tak boleh macam tu. Dia kena ikut step by step dia. Dan tidak boleh maknanya kalau ada orang-orang yang menerima asabah ni kan, kalau ada ni kita pun semua kita nak bagi asabah mereka, tak boleh kan. Kongsilah bagi asabah ni, datuk sikit, ayah sikit, cucu sikit, anak sikit, tak boleh. Dia satu-satu saja yang mendapat asabah. Okey, fardu tak apa. Ada dapat 1/6, dapat 1/4, 1/3, 2/3. Kemudiannya bila tak cukup, siap buat on lagi. Kan? Tapi asabah ni tidak. Kan? Asabah ni satu golongan saja. Dan tengoklah siapa yang menerima tu. Kan? Kalau dia saja yang ada, dia ambil semua. Kalaulah ada orang lain tapi kemudian bahagian dia banyak sekali. Kan? Contohnya isteri dengan anak. Ada isteri seorang, contohnya ada anak. Anak lelaki seorang. Isteri seorang, anak lelaki seorang. Isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat 7/8. Jadi isteri asabah dia 7/8. Jadi isteri sikit. Dia paling banyak contohnya kan, contohnya. Okey, itu contohnya kan. Ataupun dia dapat sama banyak dengan golongan yang menerima fardu. Contohnya macam mana? Bapa dengan suami. Isteri mati, tinggal bapa dengan suami. Maka suami dapat 1/2. Asabah dia ialah datuk. Jadi suami dapat 1/2. Jadi bapa baki dia. Kebetulan dalam kes tu 1/2 juga. Kan? Jadi sama banyak. Kan? Ada juga kadang-kadang dia dapat sedikit sekali. Orang-orang lain fardu lebih ramai, dan kadang-kadang dia ada bahagian iaitu asabah. Tapi oleh kerana bahagian asabah ni habis telah dibolut oleh orang-orang yang menerima secara fardu, bahagian dia kosong. Ataupun istilah dia dalam bahasa Arab dipanggil asabah bila syait. Asabah baki tapi tak ada apa-apa, kosong. Itu pun boleh jadi. Jadi kerana itu maknanya kena faham dan kita kena tahu. Dan siapa yang menghalang siapa ni kita akan bincang kemudian lah. Itu secara ringkas dulu pengenalan kepada orang-orang yang menerima secara asabah ini. Jadi rasanya harap penerangan yang ringkas dan juga padat ni boleh nampaklah gambaran macam mana ni orang yang mendapat asabah ni. Kalau nanti kita kira, kita buat contoh-contoh pengiraan sikit. Petang ni tak payah lagi lah, kita buat pengenalan dulu secara macam mana susun letak dia. Jadi akan datang ni baru kita masuk sikit tentang bagaimana kes-kes dia nanti ya. Boleh? Ada soalan sini? Lepas sini? Boleh lah kan? Nampak dah kan? Okey, nanti kita sambung lagi perbincangan kita dalam bahagian asabah ini untuk contoh-contoh pengiraan dia ya. Bagi memudahkan kita faham dan macam mana nak susun letak dia. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu pertemuan kita petang ni untuk membincangkan tentang sambungan daripada supaya kita dah membincangkan golongan-golongan minimum fardu ini, iaitu bahagian yang minimum secara baki iaitu asabah ini. Jadi bolehlah kita akan pergi pada seterusnya perbincangan yang lebih lanjut lagi. Aqulu bima tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.